Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpahkan sedikit keberkatan masa kepada kita untuk kita gunakan dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam menuntut ilmu Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita mulakan majlis kita dengan kita mendengar bacaan sebahagian daripada tuan-tuan dan puan yang volunteer nak memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Jadi ijazah ni terhad, minta maaf, terhad pada surah Fatihah kerana saya tak dapat nak berikan ijazah sempurna, kerana ijazah sempurna yang diberikan oleh guru saya ni ijazah yang melibatkan banyak kitab lain. Jadi kalau kita bagi nak kena baca kitab Sahih Bukhari, hadis musalsal bil awwaliyah, banyak sangat. Jadi ijazah ni terhad pada surah Al-Fatihah, bukan untuk riwayat hafaz secara umum, bukan kerana saya tak nak bagi, kerana saya pun tak layak. Saya pun terima daripada guru saya secara ijazah, hanya diserahkan dan saya hanya memperdengarkan beberapa surah, cuma surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang lain saya dengar secara langsung, bukan dengar, saya baca dan dibetulkan secara langsung oleh beliau, oleh guru saya Syekh Ibrahim bin Muhammad Nur bin Saif. Kami selalu panggil Dr. Ibrahim Nur Saif, tapi nama penuh dia Ibrahim bin Muhammad bin Nur Saif, salah seorang daripada guru mulia, guru agung ilmu hadis dalam zaman sekarang, antara guru senior dalam ilmu hadis di Madinah Al-Munawwarah dan seorang yang sangat dihormati, dan beliau juga mempunyai masjid sendiri, Ibrahim Nur Masjid Nur Saif. Bapa beliau Syekh Muhammad Nur bin Saif adalah antara guru-guru utama di Masjid Nabawi pada suatu ketika dahulu, dan sebelumnya merupakan pengajar di Masjidil Haram dan antara ulama-ulama besar di tanah Hijaz, itu di Arab Saudi. Dan beliau, anak-anak beliau beberapa orang, semua sekali profesor, doktor terkenal dunia, dan baru-baru ni pun anak beliau pernah antaranya dijemput di seminar di Inhad, di kuis baru ni sekalipun, sebahagian anak beliau hadir. Dan ni keluarga yang mulia, keluarga Nur Saif ni keluarga yang dihormati di kalangan penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau mempunyai peribadi yang sangat menarik. Siapa yang mengenali beliau, hampir kita bila duduk saya dengan beliau, orang kata orang Arab kasar. Biasanya kita dengar orang Arab ni kasar dan sebagainya, tapi kalau kenal beberapa keluarga mulia ni, mereka bila kita nampak akhlak dan juga peribadi, ayah tu ada pada semua anak-anak. Saya mengenali anak-anak beliau, guru-guru, mana profesor-profesor daripada anak-anak beliau. Beliau juga seorang profesor, tapi beliau, walaupun beliau tak pernah namakan beliau sebagai ustaz sebagainya, tapi beliau seorang profesor agung dalam ilmu hadis, terutama dalam bab hadis-hadis palsu. Beliau pakar dalam bab mengenali hadis-hadis palsu, al-mawdu'at, dan juga dalam bab ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Hafizahullah, dan sekarang meniti usia tua, sangat tua, saya tak pasti berapa umur beliau. Dan Dr. Ibrahim ni mempunyai peribadi yang sangat lembut. Beliau kalau kat kelas tu, pelajar jarang pelajar konten kelas Dr. Ibrahim. Syekh tak pernah marah, tapi pelajar yang tak berani nak konten. Sebab Syekh sangat lembut. Beliau kalau datang kelas, beliau buku ni pun, beliau nota-nota yang banyak ni pun yang adalah beliau sendiri yang bertostekkan. Buku-buku beliau, kita sekarang kebanyakan kita dalam kalangan guru-guru yang ada. Syekh Ibrahim beliau ada satu sifat. Satu sifat beliau, kalau hadir kat kelas, beliau nak semua pelajar ada buku depan
di depan, di atas meja. Ada kitab. Jadi kalau pelajar tak bawa kitab, Syekh dia gendong kitab daripada kereta dia. Siapa tertinggal kitab, Syekh bagi kitab. Dan syarat yang kedua, mesti ada pensel di tangan untuk catatan. Ada. Dan kalau tak ada pensel, Syekh bawa satu bekas pensel untuk bagi pada pelajar. Jadi Syekh tak marah, tapi ini memang kaedah beliau. Jadi yang ketiga, kalau beliau pelajar, bila beliau cek nama kehadiran, pelajar tak hadir, beliau terus minta nombor telefon daripada kawan-kawan. Masa juga beliau call. Kalau kata sakit, beliau call. Habis kelas, beliau sampai depan bilik lah. Kat siapa yang tak hadir. Maksudnya kalau habis kelas saja, memang beliau sampai kat bilik. Beliau kalau perlu bantuan, beliau berikan bantuan. Kalau sakit, beliau ziarah untuk sampaikan beri salam. Dan pelbagai cara yang beliau. Dan beliau sangat rapat dan sangat dihormati oleh pelajar-pelajar kerana sifat mulia yang ada pada beliau. Seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat baik. Dan beliau pun kalau kita jumpa nak ambil ijazah ke, kita nak minta bantuan beliau, lepas kelas habis pada waktu pagi dan dalam usia beliau yang sangat lanjut, saya rasa dalam kalau sekarang ni dah masuk 90 kot, 80 lebih dahulu, tua lah. Beliau hadir ke masjid di universiti tu pada sebelum subuh, dah ada kat masjid dah tunggu. Kadang-kadang kerja ijazah pada waktu sebelum subuh, kadang-kadang selepas pada subuh. Kadang-kadang beliau tasmik baca Quran dengan kita dulu sebagainya. Seorang yang Masya Allah, Allah berikan sifat Allah berikan pada beliau nikmat akhlak yang mulia dan juga ilmu yang luas. Dan antara guru yang memang kalau saya di mana-mana sekalipun, saya sangat puji akhlak beliau selain pada akhlak Syekh Abdul Rabb, Syekh Abdul Rabb, seorang lagi guru. Antara orang Arab yang bila kita baca sejarah berkaitan dengan peribadi-peribadi manusia orang Arab yang sangat lembut, baik sebagainya, kita rasa macam hanya tinggal sejarah. Tapi hakikatnya kalau kita duduk dengan mereka ni, kita akan jumpakan peribadi-peribadi yang mulia seperti ini. Jadi insya-Allah oleh kerana saya tidak diperdengarkan bacaan Syekh ketika saya terima ijazah, bukan Syekh ajar, sebab kelak masa terima ijazah bukan kelas belajar Quran. Maksudnya guru talqinkan Quran satu-satu baca, itu majlis harian kita. Dan ijazah yang saya dapat ni, saya yang diminta untuk baca. Maksudnya pelajar yang diminta untuk bacakan, kemudian beliau betulkan. Dan beliau kata beliau akan betulkan berdasarkan kepada pembetulan dan hasil beliau belajar daripada, pertama sekali ijazah saya terima daripada 3 jalan. Mana beliau betul-betul menekuni Al-Quran dengan 3 tokoh utama. Pertama daripada ayah beliau sendiri, ulama besar Mekah seperti saya sebut tadi, ayah beliau Syekh Ahmad Saif nama beliau. Siapa ayah? Muhammad Nur bin Saif. Ayah beliau Muhammad Nur bin Saif. Inilah ijazah yang jalan yang pertama. Dan Syekh Muhammad Nur bin Saif, ijazah beliau daripada Syekh Abdullah bin Ibrahim Hamduh As-Sanawi, dan sampai ke atasnya. Kemudian ijazah jalan yang kedua, daripada Syekh Hasan Dr. Mahmud Sibawah Al-Badawi. Beliau sebutkan bahawa yang kedua beliau dapat pada jalan Syekh Mahmud Sibawah Al-Badawi. Cuma beliau mengatakan bahawa Syekh Mahmud Sibawah Al-Badawi mensyaratkan supaya dibacakan Al-Quran per perkataan daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Setelah beliau membaca lebih daripada separuh Al-Quran Al-Karim, Syekh meninggal, kemudian Syekh sakit kemudian meninggal. Jadi tak dapat beliau sempurnakan bacaan Quran per huruf per perkataan sampai habis. Jadi jalan beliau terhenti pada beberapa sampai pelajaran beliau belajar secara langsung dengan Dr. Syekh Mahmud Sibawah Al-Badawi. Beliau kata tidak boleh dinisbahkan jalan itu kepada beliau sebab beliau tidak menerima ijazah secara rasmi oleh Syekh
kerana beliau tidak sempat menghabiskan Quran sepenuhnya. Berbeza daripada ijazah yang beliau terima daripada ayah beliau. Memang ayah beliau dengar bacaan beliau pada awal hingga akhir, kemudian diijazahkan. Dan jalan yang ketiga ialah seperti saya sebut tadi, ialah jalan yang musnid, guru musnid yang paling tinggi, yang isnad yang paling tinggi. Erti isnad yang paling tinggi adalah jarak antara beliau dengan Rasulullah, jaraknya sangat sedikit. Mana jarak yang tinggi tanya, kalau zaman sekarang, contoh kalau saya ambil, tuan-tuan ambil ijazah dari saya. Kemudian tuan-tuan ada peluang jumpa Dr. Ibrahim Nur Saif sendiri, masih hidup. Lebih baik ambil dengan beliau. Jadi nama saya tak perlu disenaraikan dalam ijazah. Maksudnya untuk pendekkan sanad. Maksudnya saya ambil ijazah pada guru. Saya sendiri berhajat untuk bertemu dengan Dr. Bakri Tarabishi ketika beliau hidup. Masa saya ambil ijazah tahun 2008 tu, Dr. Bakri Tarabishi masih hidup. Belum sempat berpeluang bertemu, dan beliau juga tidak memberikan dengan mudah. Dr. Bakar Tarabishi tidaklah mudah daripada semua orang, kerana seorang guru yang sangat mulia dihormati. Beliau pilih, cuma saya tidak diberikan nikmat dan juga peluang untuk bertemu dengan beliau sebelum beliau meninggal pada tahun 2012. Maka sanad yang paling tinggi saya dapat pun hanya daripada Syekh Dr. Ibrahim tadilah, Dr. Ibrahim Nur Saif. Okay, jadi sanad ni ada 3 jalan. Jalan yang dan saya ni kalau jalan ke atas tu dah jalan Syekh yang dapat daripada guru-gurunya. Saya hanya dapat direct daripada Syekh Ibrahim Nur Saif. Jadi bagi siapa yang ingin memperdengarkan bacaan Al-Quranul Karim seperti mana yang dilakukan oleh Syekh Hafizahullah, tuan-tuan boleh volunteer baca, dan saya perhatikan dan betulkan apa yang sepatutnya bacaan yang menurut riwayat Hafs bin Asim, riwayat Hafs daripada Asim sehingga sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ada soalan, saya tengok soalan. Siapa guru Syekh Ibrahim ke? Ya, Syekh Ibrahim. Nama beliau Ibrahim bin Muhammad Nur bin Saif. Nama beliau Ibrahim. Nama beliau Ibrahim sahaja, guru beliau Muhammad Nur. Cuma awal tadi perlu juga sebenarnya untuk belajar Quran ni, saya rasa ramai lagi yang guru-guru yang memegang sanad daripada jalan-jalan yang lebih baik. Cuma dan juga mereka juga cara adab mereka lebih sempurna. Tidak tertentu, saya tidak mengatakan bahawa apabila saya beri sebagai ijazah ni, ijazah surah Fatihah ni kata sempurna, tak. Saya sendiri sampai sekarang betulkan surah Fatihah, selalu betulkan. Yang marah saya kadang-kadang sebut tak betul rumah saya sendiri. Abang lagi kat sini, tak betul lagi kat sini dan sebagainya. Tak ada. Walaupun ini yang ijazah yang jelas lah, walaupun saya cuba talaki dengan beberapa guru daripada Mesir di Masjid Nabawi, tapi semua sekali tak sempat dapat ijazah. Syarat ketat banyak guru-guru, tapi itulah memanglah dalam Quran Karim saya mengaku saya sendiri bukanlah orang yang paling yang dari segi kelayakan untuk bacaan ni. Memang sebenarnya saya tak nak ijazahkan orang, kata siapa kita nak ijazahkan sekali kan, kita terima pun alhamdulillah terima ijazah. Tapi kalau atas sedikit menghidupkan amalan ni, jadi untuk siapa yang nak baca, insyaAllah saya cuba perhatikan dan cuba kita betulkan yang patut. Itu pun sempat, mungkin hari ni sempat seorang dua orang je lah. Seorang orang sebelum kita start pula kita, sebab majlis ijazah ni lebih baik diberikan kepada orang-orang yang lebih layak. Yang kecuali lah kalau satu hari nanti mana tahu saya mendalami ilmu Quran lebih pada apa yang ada, saya yakin untuk sampaikan ijazah sebagainya, itu waktu lain insyaAllah. Boleh Ustaz, 2 orang ke apa? Boleh kita mula. 2. InsyaAllah besok minggu depan 2 orang begitulah. Boleh juga insyaAllah. Datuk dulu lah, Datuk Rosmi, sebab dia minta kan. Okey, insyaAllah. Datuk. Datuk, sila Datuk buka mikrofon. Mikrofon tak buka Datuk. Mikrofon tak buka, mikrofon. Datuk.
Mikrofon Datuk tak buka. Tak dengar lagi, tak dengar lagi. Tak buka dah mikrofon Datuk. Dah buka dah? Tak boleh? Tak boleh buka, tak boleh buka, tak dengar, tak dengar. Tak on lah Datuk. Datuk punya mikrofon ni tengok tak on. Mikrofon tak buka tu. Haji Zainal dulu kot. Tok Imam, Tok Imam. Haji Zainal dulu, Haji Zainal dulu. Datuk Rosimi kena unmute dulu. Unmute. Ini salah semua. Dan yang Siapa yang tak dengar? Tak dengar? Kita nak tak buka mic ke? Haji Zainal tak buka mic juga tu. Off. Oh. Okey. okey. Boleh. Ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insyaAllah untuk riwayat Hafs bin Asim dari segi bacaannya, Hafs bin Asim, Hafs an Asim, Hafs daripada Asim, beliau antara ulama qurra yang menjadikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Jadi apa yang beliau ajarkan kepada murid-murid beliau, walaupun kita dah belajar tadabbur sebelum ni, kita mentarjihkan ataupun saya bercenderung bahawa siratal ladzina an'amta 'alaihim di situ satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat, seperti mana kebanyakan qurra Madinah berpandangan demikian. Namun oleh kerana sanad untuk yang tadi kelas dulu kelas tadabbur kita nak kenal. Tapi untuk sanad daripada Hafs an Asim, beliau terima daripada guru-guru beliau tanpa adanya waqaf di tengah-tengah ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dari segi riwayat Hafs an Asim. Jadi kita kena baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta maaf, saya banyak makan durian semua. Jadi itu antara yang membezakan riwayat Hafs dengan riwayat yang lain dalam bab menerima terima ijazah lah. Jadi dari segi sebutan sekalipun, minta maaf, kita banyak benda yang perlu dibetulkan dari segi makharij huruf yang seperti riwayat Hafs. Namun secara umum walillahil hamd, ini kalau dalam kita belajar tajwid ni, mana dalam belajar Quran, pertama kita belajar first kali kita belajar macam boleh baca Quran. Selepas kita boleh baca Quranul Karim, kita akan berpindah kepada membetulkan tajwid, membentukkan hukum-hukum tajwid, terutama hukum tajwid daripada yang berdasarkan kepada riwayat Hafs lah yang terkenal di tempat kita. Selepas pada hukum tajwid, kita akan pergi kepada lebih detail lagi, iaitu membetulkan makharijul huruf. Mana makharijul huruf yang umum tadi dah tapi kita pergi lebih dalam lagi, tiap-tiap makharij huruf dibetulkan. Kemudian selepas daripada makharijul huruf kita betulkan,
kita pergi pada proses yang lebih detail lagi, iaitu membetulkan sifat-sifat huruf. Yang sifat-sifat huruf mana bila proses ini, mana kita dah kita boleh baca Quran, bukan baca Quran seperti mana baca Quran yang sah, yang betul. Kemudian kita betulkan hukum tajwid dengan kebanyakan berfokus kepada itulah hukum-hukum yang utama pada hukum mim mati sampailah bab-bab tajwid kita belajar. Kemudian kita pergi kepada bila kita belajar lagi, kita akan dibetulkan makharijul huruf, cara sebutan huruf. Kemudian lepas dah makhraj huruf betul, akan dibetulkan lagi sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Jadi perkembangan ilmu tu dia nak kata kita sempurna tu memang susah orang nak sempurna, terutamanya dalam bab sifat-sifat huruf lah. Sifat-sifat huruf ni memang agak detail, dan saya sendiri pun banyak silap dalam bab sifat huruf. Kalau belajar dengan guru-guru yang sangat syadid, memang susah nak lepas. Selalu tersalah, selalu tersilap, dan itu perkara yang biasa. Cuma dalam bacaan tadi, bacaan Tuan Haji Zainal tadi, Tuan Imam, sifat-sifat huruf dan makharij masih ada yang perlu dibetulkan. Dan kalau saya nak betulkan sekalipun dalam majlis ni mungkin ambil masa. Cuma yang saya fokuskan, yang saya beritahu hari ini ialah kalau riwayat Hafs daripada Asim, beliau tidak berhenti di ayat yang ke-7 tadilah, kerana Hafs bin Asim, riwayat Hafs, Imam Hafs daripada Asim, beliau berpandangan bahawa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah satu ayat. Ustaz, kalau kita tak ada nafas tak, macam mana? Macam mana? Kalau kita tak cukup nafas untuk nak sambungkan al-lahim tu, kita wakafkan al-lahim tu. Okey, dari segi kita nak cuba terima tu, cuba adab seperti riwayat Hafs bin Asim ni, kita kena tarik nafas dulu, ambil nafas sedia untuk ni. Tapi kalau dah tak boleh, biasa diindikannya sebab itu bukan asal, sebab riwayat bila nak terima ijazah riwayat ni, kita kena terima macam mana, kita kena sampaikan atau ajarkan atau betulkan macam mana guru kita betulkan pada kita. Kat situ yang jadi dalam bab riwayat ni. Seperti mana saya bila baca kepada Dr. Ibrahim, dia fokuskan kerana ayah beliau betulkan kat situ betul-betul. Kalau kamu nak baca riwayat Hafs daripada Asim, jangan berhenti kat situ. Kena baca full. Kalau baca Quran biasa tak masalah pun berhenti kat mana, asalkan wakaf tidak betul. Tapi kerana ni berkaitan dengan riwayat, dan kita kena kekalkan macam mana kita terima pada guru kita, dan kat mana yang dia betulkan dalam majlis ijazah tersebut atau majlis sanad tersebut. Ni beza setelah kita baca riwayat. Ustaz, saya cuba lah habis itu sekali lagi, Ustaz. Okey, sekali lagi Ustaz. Jadi mula dengan a'udzubillah insya-Allah. Tak dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antara buka tu bukan taklah habis, tapi buka paruh mulut. Mana kalau Al-Quran ni, antara kelebihan Al-Quran Al-Karim, lafaz-lafaznya itu lafaz-lafaz yang sangat fasih. Tapi kalau kita baca, kita cakap Arab, kita kadang-kadang nak sebut janggal. Tapi Quran tak. Sebab apa? Contohnya dia daripada buka mulut besar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia punya bunyi itu, susunan dan lenggok dia betul-betul sesuai. Betul-betul tidak menyusahkan mulut kita untuk sebut. Jadi kalau kita tahu betul kita buka itu, terus daripada tu ambil zal. Sebab tu biasanya kalau kita latih satu-satu. Kalau kita okay, tu kita kan mana tiap-tiap satu huruf tu, kalau kita nak latih cara sebutan yang betul, biasanya akan dibetulkan satu-satu huruf. Tu macam mana? Okay. Mana biasa huruf halqum kemudian
tengah halqum, kemudian zal maknanya hujung. Jadi kalau kita baca a'udzubillah, jadi kita akan dapat rasakan bahawa cara buka tutup mulut sekalipun sekata. Daripada buka yang besar bulat sikit, tu dah sampai ke hampir ke hujung lidah. Kemudian zu pula zal kat hujung lidah, bawa masuk balik. Billah. Jadi bagi tapi untuk menerangkan perkara ni kena tunjuk pada pakar lah. Sebab saya bukan pakar, saya pun tak berani nak tegur lebih-lebih sangat. Oleh kerana itu yang ditegurkan oleh guru saya ketika saya belajar perkara yang sama, bacaan kita lebih kurang sama je. Kita ni orang Arab. Jadi lebih kurang sama, tapi apa yang dibetulkan situlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, cantik. Cuma syaitanir rajim. Okey, cantik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Bismillah, kita ulang balik bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ra. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Teruskan. Boleh sambung? Boleh silakan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Amin. Okey. Saya tak, sebenarnya ada sebab internet ada yang terputus dekat belakang, tapi insya-Allah oleh kerana saya sebutkan tadi Kena betul banyak lagi. Sebenarnya ada banyak benda yang diperlukan dan saya pun bukanlah orang yang terlalu ahli. Saya selalu sebut benda ni sebab memang sebutan saya walaupun saya dah ahli, jumpa balik akan dibetulkan semula. Oleh kerana begitu, kalau dapat ijazah dari saya pun taklah macam dapat ijazah pada guru-guru yang hebat. Mana sekali insya-Allah apa yang dibacakan dan semua sekali, saya hari ini saya seseorang lah. Seorang pada perjalanan saya mengijazahkan sanad yang saya terima daripada guru saya Dr. Ibrahim Mursaif kepada Tuan Haji Zainal dengan sanad-sanad dan jalan yang beliau sampaikan pada saya, terutamanya bacaan daripada ayah beliau sendiri, kerana beliau menerima sanad yang penuh daripada ayah beliau sendiri, dan ini adalah bacaan yang apa yang beliau betulkan pada saya juga betulkan pada Tuan Haji lah. Sebenarnya apa yang Tuan Haji sebut, yang salah saya tegur tu bukan sebab Tuan Haji je, saya pun salah kat situ. Oleh kerana beliau betulkan saya di beberapa tempat yang saya perlu betulkan, saya betulkan yang sama insya-Allah. Okay, insya-Allah nanti kalau nama secara penuhnya nak ijazah sebagainya, saya insya-Allah sebenarnya kalau nak cari ijazah tak susah. Bila contoh saya beritahu, saya dapat daripada Ibrahim bin Muhammad Nur bin Saif, dapat terus pada Bakar atau Rabishi. Okay, sekarang saya contoh, saya type Bakar atau Rabishi contoh anak beliau. Ini ulama terkenal dunia. Okey, saya tekan dia tu keluar sekarang. Hatta di Wikipedia ada. Okey, saya cuba saya share screen sekejap. Bila ulama-ulama dunia ni kita sebut saja tanya mereka sebentar.
Ya. Okey. Tuan nampak ke? Nampak. Ni adalah Syekh Tarabishi. Okey, saya ni Syekh guru kepada, sebenarnya Syekh Tarabishi datang bila bertemu di Madinah Munawwarah ketika majlis tersebut, beliau pun mengambil ijazah daripada guru saya, Dr. Ibrahim Nur Saif, dan kedua-duanya tokoh ulama besar. Syekh Ibrahim Nur Saif pakar dalam bidang hadis dan Syekh Bakar Tarabishi pakar dalam bidang Al-Quranul Karim. Jadi masing-masing bertemu dan mereka mengijazahkan antara satu sama lain lah. Jadi pada majlis tersebut Syekh Ibrahim Nur Saif bacakan Al-Quran dan dia memperingatkan baca Al-Quran kepada Syekh Tarabishi, Syekh Bakar Tarabishi. Contohnya Syekh Bakar Abdul Majid Tarabishi ni, kita nak tahu ni dia tokoh dunia. Buka dia Bakar Tarabishi dengan ni seperti ni. Tuan-tuan akan nampak sanad tu ke mana, kita tengok bawah. Contohnya okey, isnad. Isnad adalah ahli al-ard sanadan. Mana orang yang paling tinggi yang masih hidup atas muka bumi ni masa zaman beliau ada, beliau lah yang paling tinggi sanadnya. Jadi beliau terima daripada Bakri bin Abdul Majid Bakar Tarabishi, terima daripada Muhammad bin Salim Al-Halwani, kepada Ahmad Al-Hawani Al-Kabir, kepada Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, terima daripada Syekhul Qura bin Diyar Nasriyah Ibrahim Al-Ubaidi Al-Hasani Al-Muqri Al-Maliki Al-Azhari, sampailah kepada nanti sanad daripada Syekh ni, daripada Syekh Bakar, riwayat Hafs ialah pada nombor ke, kita tengok pada Hafs. Okey ni. Hafs nombor 25. Jarak beliau dengan Imam Hafs hanya 25 orang. Jarak masa yang jauh. Hafs daripada Asim daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Artinya beliau berguru dengan semua sahabat tadi, dan sahabat tadi ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak dia sangat dekat. Jadi kalaulah sanad beliau sampai kepada Rasulullah hanya 28 orang tengah. Dan di sini kalau tambah dengan guru saya 29, tambah dengan saya 31 orang saja. Maksudnya dari segi sanad yang sangat tinggi lah. Itu dari segi hanya sanad, tapi dari bacaannya saya sendiri segan. Isteri pun cakap, abang berani ke ijazah kan? Saya cakap dah tersebut dengan Prof, saya cakap ada sanad. Sebab biasanya saya tak mengaku. Sebab kita pun bukan orang yang dalam bidang. Sebab saya lebih seronok, saya jarang ajarkan Quran Karim kecuali pada orang awam je lah. Mana bacaan yang betul satu-satu. Saya nak betulkan lebih-lebih. Saya merasakan ramai lagi guru-guru yang hebat dalam bidang Al-Quranul Karim, yang mana kalau mereka ajar lebih baik, lebih tepat. Sebab riwayat Hafs ni bukanlah riwayat yang orang tak tahu, semua orang tahu, dan itu pun riwayat yang tersebar. Jadi menekuni cara bacaan dengan guru-guru yang mempunyai kepakaran itu lebih baik dan lebih aula. Jadi dengan saya ni saya hanya memberikan ijazah yang berdasar kepada yang guru beri. Sisanya cuma saya nak beritahu masih banyak yang perlu dibetulkan dari segi makharij huruf dan sifat-sifat huruf. Dari segi tajwid, hukum tajwid pun ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Masih perlu kita belajarlah, insya-Allah. Berdepan lah kita sambung yang ni. Insya-Allah. Jadi kita okey. Jadi kalau ni sanad lah, kalau tengok sanad penuh, saya pun dah dapat nak sediakan hari ni. Buka sahaja hatta di Wikipedia, buka saja nama Syekh Bakri Tarabishi, akan dituliskan di sana. Dan majlis ulama-ulama besar dunia, YouTube sekalipun ketika beliau masih hidup, ramai yang berbondong-bondong pergi bertemu beliau kerana umur beliau yang ketika itu dah agak tua, semua nak dapat sanad yang paling tinggi. InsyaAllah boleh buka Bakri At-Tarabishi. Kafra, okey. Ejaan seperti ni. Kalau nak tengok Dr. Bakri, boleh buka lah nanti tengok, insyaAllah. Maklumat semua dah ada. Jadi sebab tu saya tak kenalkan Syekh Bakri. Mungkin beliau dah terkenal di
Peringkat dia buka saja. Saya perkenalkan guru saya saja. Itulah orang yang saya kenal. Manakala Syekh Bakri saya pun tak kenal secara langsung. Saya hanya ambil daripada maklumat di YouTube. Jadi saya pun tak berhak lah untuk memperkenalkan beliau kerana saya sendiri tak pernah jumpa dan tak berguru dengan beliau. Hanya pada guru Ibrahim Nur Saif. Sebenarnya istilah Ibrahim Nur Saif sekalipun banyak kalau buka sekarang akan jumpa lah. Tapi oleh kerana saya dengar langsung daripada Dr. Ibrahim dan dapat ijazah daripada beliau, beliau lah yang saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dari insya-Allah. Okey, insya-Allah kita sampai kita masuk pada tadabbur hari ini insya-Allah. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada minggu lepas kita fokus pada perbincangan tadabbur tentang bilangan ayat surah Al-Fatihah. Kita dah sebut bahawa surah Al-Fatihah ulama ijma' ataupun secara ittifaq mengatakan bahawa surah Al-Fatihah itu tujuh ayat. Kalau ada orang yang datang kemudian hatta di kalangan ulama yang besar seperti Husain Al-Ju'fi, beliau kata surah Al-Fatihah itu 6 ayat, bermula dengan alhamdulillah dan hujung dengan ad-dallin siratal ladzina an'amta alaihim, tidak ada pemisah. Walaupun beliau seorang ulama yang besar dan hebat, ulama tetap mengkategorikan pandangan itu sebagai pandangan syaz. Syaz artinya apabila dah disepakatkan satu perkara dan tidak ada perbezaan, jangan kita datangkan kaul yang baru. Sebab itulah dalam Islam ni bukanlah suka-suka untuk kita cerita adanya khilaf dan sebagainya. Khilaf yang diterima hanyalah khilaf yang muktabar. Kalau ada seseorang keluarkan khilaf juga, khilaf itu dipanggil khilaf yang tidak muktabar atau khilaf syaz. Maksudnya satu pandangan kaul syaz, pandangan yang pelik, berbeza daripada apa yang telah disepakatkan. Apatah lagi pandangan dikeluarkan oleh seorang yang bukan ulama besar hebat tapi seorang ahli bid'ah, contohnya Amr bin Ubaid. Dia kata surah Fatihah ada 8 ayat. Lebih-lebih lagi ditolak. Walaupun dari segi isi kandungan tak salah. Dari segi isi kandungan dia tak tambah ayat Quran, tak kurangkan ayat Quran. Namun pandangan dia dalam mengkategorikan sesuatu itu pandangan yang tidak tepat. Tidak tepat. Sebab itulah dalam bab mengkategorikan, sekiranya pengkategorian ini hanya dalam bab istilah, ulama tak ada masalah. Tapi kalau pengkategorian melibatkan isi kandungan Alkitab, melibatkan isi kandungan dalam ilmu syariat, akan diperdebatkan dan diperbincangkan. Okey. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur kita. Oleh kerana tadabbur seperti yang saya sebut terlalu luas cakupannya yang ini. Jadi bila saya tengok balik di internet, mana di bila saya cek balik nota-nota yang ada, sebab saya nak buat nota ni agak berat, tak berapa pandai nak buat nota. Itu kekurangannya ada pada saya. Sampaikan kawan-kawan kalau kat mana saya ajar kebanyakan tempat, saya berikan bahan, saya tunjukkan bahan, dia orang call macam mana Ustaz nak susun. Dia orang yang type, dia orang susunkan mana kemahiran yang ada pada mereka. Jadi saya ada jumpa satu buku yang cantik untuk kita tengok dalam bab tadabbur Quran. Walaupun kita akan syarah lagi atas tu, tapi ada buku yang cantik. Saya akan sharekan nanti, saya baru jumpa. Buku yang sangat menarik dalam tadabbur Quranul Karim oleh seorang penulis daripada Indonesia. Ni ada di internet. Saya akan bagian link. Ni. Okey. Okey. Saya usahakan. Okay, ini buku dia. Okay, bedah buku tafsir surah Al-Fatihah karangan nama tak keluar sini sekejap. Dr. Idrus. Idrus Abidin. Idrus Abidin. Buku ni menarik dari segi isi kandungan dan susunannya.
Jadi Idrus Abidin berkelulusan MA lah kalau catatan sini. Hanya LC dan MA. Dan buku ni kalau tuan-tuan nak baca sendiri kat rumah, ini adalah basic yang menarik berkaitan dengan pemahaman terhadap surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kita mulakan dengan keutamaan surah Al-Fatihah dan keutamaan surah ni insya-Allah nota saya akan share dengan tuan-tuan nanti yang ni, atau saya sharekan link untuk nak tengok nota ni di internet. Memang beliau berikan secara percuma. Jadi berkaitan dengan keutamaan surah Al-Fatihah, mana hadis Abi Sa'id Al-Mu'alla yang saya sebut secara ringkas pada pertemuan pada sebelum ini. Kemudian hadis Quran ni lebih surah yang paling mulia diturunkan kitab Taurat dan Injil. Hadis Abu Hurairah bin Ubay bin Ka'ab. Beliau kumpulkan juga dalil berkaitan dengan bagaimana surah Quran itu ketika surah Fatihah diturunkan, langit terbuka, langit dunia terbuka. Dan yang keempat, hadis Abu Sa'id Al-Khudri lah, bagaimana surah Fatihah ini Abu Sa'id baca dan menyembuhkan penyakit. Okey, ini adalah berkaitan dengan kelebihan yang beliau sebutkan, dan saya tak sebut hari ini, saya tak nak sentuh tentang perkara ini. Tuan-tuan boleh baca daripada nota insya-Allah. Okey, kat sini kandungan utama surah Fatihah. Ini juga cantik untuk beliau susun dengan cara yang masyhur, iaitu kandungan surah Fatihah ni bila bahagikan pada 6 utama. Ini untuk mukadimah nak faham surah Fatihah sebelum kita detailkan. Jadi tauhid, kiamat, ibadat, isti'anah, minta hidayat, dan juga minta dijauhkan daripada kesesatan. Ada bab utama. Jadi beliau bahagikan surah Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim sebagai tauhid, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin berkaitan dengan hari kiamat. Sebab hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'bud berkaitan dengan ibadat. Wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan isti'anah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim berkaitan dengan meminta hidayat, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin berkaitan dengan minta daripada dihindarkan daripada penyimpangan. Insya-Allah nota ni saya akan berikan cantik sebagai secara umum. Kemudian beliau syarahkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan ayat-ayat yang lain. Saya akan sentuh akan datang. Ni antara isi saya akan sentuh. Cuma hari ini saya tak fokus ke situ. Rabbil alamin juga saya akan sentuh di masa akan datang. Berkaitan dengan apakah makna al-alamin. Ar-Rahmanir Rahim juga saya akan sentuh di masa akan datang. Ayat-ayat tentang sifat Ar-Rahmanir Rahim ni semua penting. Cuma hari ini saya nak fokus kepada satu tajuk topik untuk kita tadabburkan, iaitu berkaitan dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Fokus kita hari ini adalah berkaitan dengan iyyaka na'bud, hanya pada kamu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada kamu kami meminta pertolongan. Yang Allah Subhanahu wa taala namakan dalam, Allah sebut dalam hadis kursi yang kita baca sebelum ni, Allah kata pada ayat ini adalah separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Jadi dalam ayat ini ada dua perkataan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Okey ni. Doktor pisahkan dua, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan perbincangan yang paling utama sebelum kita pergi lebih ni SD. Yang saya nak bincangkan, okey, hikmah didahulukan ibadah sebelum isti'anah. Okay. Allah sebut iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya pada kau kami sembah, hanya pada kau kami meminta pertolongan. Jadi hanya pada kau kami sembah di sini dinamakan sebagai al-uluhiyah, iaitu hak Allah untuk disembah. Wa iyyaka nasta'in adalah hak makhluk yang Allah berikan kepada kita. Allah kata kalau kalian meminta, Allah akan bantu. Jadi itu perkataan hak makhluk. Persoalan yang saya nak bincangkan, kenapa Allah dahulukan kalimah iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in? Sedangkan kedua-duanya ni adalah berkaitan dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah pada Allah pun dikira kita sembah Allah pun adalah ibadah pada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita minta dengan Allah sekalipun
adalah ibadat. Jadi kedua-duanya ibadat. Tapi kenapa didahulukan iyyaka na'bud ke atas iyyaka nasta'in? Di sini disebut 6 sebab. Dan 6 sebab ni sebenarnya disebut oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sebut lebih lagi, tapi beliau ketengahkan 6 sebab. Kerana beliau dah sebutkan dalam nota ni, jadi kita tengok, perhatikan apa yang disebutkan oleh beliau. Ya, InsyaAllah. Jadi iyyaka na'bud. Iya ni kalau cara sebutan dia, dia tak boleh nak mati. Dia mesti iya. Dia tekan tapi tak mati dia begini. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ni mengandungi dua. Al-ibadah dan isti'anah. Ibadah didahulukan sebelum isti'anah. Hikmah didahulukan ibadah sebelum isti'anah. Pertama beliau kata, ibadah merupakan tujuan penciptaan, sedangkan isti'anah adalah sarana untuk ibadah. Okey, apa maksudnya? Ibadah adalah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan atas muka bumi ini, dan perbuatan kita tujuannya apa? Kita tak lain tak bukan yang kita buat atas muka bumi ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala isti'anah, kita minta tolong Allah, hanyalah sarana. Itu salah satu daripada cara kita beribadah pada Allah. Jadi yang paling penting sekali, kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tolong tak tolong, sebab kadang-kadang orang dipikir apa? Jadi prinsipnya dipikir, kenapa saya sembahyang lama-lama tapi tak kaya-kaya? Saya lama dah solat hajat, saya lama dah buat sembahyang, saya dah lama dah begini dan begitu, tapi saya masih lagi susah. Saya dah banyak dah bangun qiyamul lail buat perkara-perkara yang dikatakan pembuka pintu rezeki. Saya buka buku ini, buku itu, saya dah amalkan 30 amalan, 40 amalan, 50 amalan, tapi belum kaya-kaya lagi. Contoh. Ya, di sini pentingnya faham sebenar. Betul, Allah dahulukan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya pada kau kami sembah. Sebenarnya hakikatnya apa tujuan kita berdoa pada Allah? Tujuan utama bukan nak dapat apa yang kita minta, itu saja, bukan itu. Tujuan utama adalah kita nak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tujuan utama ketika kita angkat tangan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku anak ya Allah. Saya sekarang belum lagi dikurniakan anak, inilah doa selalu baca. Kurniakan zuriat, berikan zuriat pada kami ya Allah. Bila baca saya doa minta zuriat, walaupun doa ni kita dah baca, saya dah baca start daripada sebelum kahwin sampai sekarang, dah berpuluh-puluh tahun, berapa tahun, tak dapat lagi. Kahwin baru 8 tahun lah, 9 tahun. Tapi dah doa sejak dari awal lagi sampai sekarang belum dapat. Bukan itu tujuan utama. Sebab apa? Sebab asas kepada doa kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jadi masalah utama kalau kita tak berdoa. Bila tak berdoa artinya kita tak beribadah. Sedangkan tujuan kita dihidupkan adalah untuk beribadah pada Allah. Salah satu daripada cara beribadah adalah dengan beristi'anah. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala melorongkan kita dan memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk berdoa kepada Allah, bersyukurlah. Bab Allah makbulkan atau tidak, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah, dan Allah dah beritahu bahawa itu hak kita. Ia mesti Allah bagi. Bagi macam mana? Wallahu alam. Bagi bila? Wallahu alam. Bagi di mana? Wallahu alam. Allah Maha mengetahui. Sebab Allah lebih tahu bila kita perlu. Kita ni kita minta, contoh. Kita minta, katalah, walaupun ramai yang veteran, tapi kita buat contoh muda sikit. Kita jadi zaman muda. Contoh kita nak kahwin lah dengan, kita masa muda-muda dulu nak kahwin lah dengan, katalah Siti. Katalah Prof. Contoh Prof. Ada seorang perempuan ni suka sangat dia. Masa doa masa tu, ya Allah ya Tuhan, aku kahwinkan aku dengan Siti, ya Allah, kahwin dengan Siti, ya Allah. Doa kita dengan Siti. Ya, memang kita minat. Boleh tak kita minta, ya Allah kahwinkan aku dengan Siti? Boleh. Itulah hajat kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Bab kita minta dengan Allah, ini kita minta sebab apa?
kita tahu bahawa Allah lah yang mampu makbulkan. Tapi bab Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan pada kita apa yang Allah nak bagi, sama ada dapat kahwin Siti ataupun kahwin dengan Nora, minta Allah kalau nama kita kena nama lain, orang lain yang dapat kahwin, itu cerita nombor 2. Ini pentingnya, sebab tu Allah dahulukan ibadah sebelum isti'anah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah ketika memberi, Allah memberi dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Tapi ketika kita meminta, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita, contohlah, kalau tuan-tuan ada anak, katalah cucu. Sekarang ni ramai pangkat cucu. Tuan-tuan ada cucu umur 5 tahun. Kalau suruh dia minta something, dia minta apa? Pergi balik kat budak 5 tahun, yang ilmu dia tu, pengalaman dia 5 tahun ni, dia minta apa kalau minta? Paling tinggi dia minta robot, kalau budak lelaki. Robot lah, baju boboiboy lah. Kalau nak pergi mana, pergi playground. Nak apa, nak tengok cerita, Upin Ipin. Itulah permintaan dia. Kalau kita tak bagi Upin Ipin, mengamuk dia. Seolah-olah kita tak sayang pada dia. Dan mereka, budak-budak ni, rasa macam dia tak disayangi bila mak ayah dia paksa dia pergi mengaji, paksa dia pergi sekolah, paksa dia belajar ilmu sekian-sekian. Dia kata seolah-olah bila kita diberikan dia hadir di kelas di sekolah, hantar dia ke tuition, hantar dia ke tempat-tempat belajar skill tertentu, belajar membaca, belajar ini dan itu, kemahiran hidup yang ada, budak-budak akan rasa stres, rasa tension. Dia rasa apa? Dia rasa kenapalah mak ayah aku tak faham. Aku nak KFC, aku nak playground, aku nak ni, aku nak tengok Ipin-Ipin. Sebab otak dia ketika itu, ilmu yang ada pada dia, ilmu yang kurang sempurna. Dia rasakan bahawa Ipin-Ipin lah yang paling sempurna. Dia rasakan bahawa playground lah tempat yang terbaik. Tapi oleh kerana seorang atuk, seorang ayah sayangkan cucu, atuk takkan bagi semua benda yang cucu nak. Bagi kadar tertentu untuk cucu tahu bahawa atuk sayang, atuk makbulkan, bagikan permintaan. Tapi atuk tetap kadang-kadang paksa cucu pergi kelas. Paksa cucu pergi mengaji. Kerana apa? Ilmu cucu ni, itulah kadar dia. Sedangkan atuk dia ilmu lebih luas. Kita dengan Allah SWT begitu. Ketika kita meminta, kita nampak Siti lah yang paling cantik. Siti lah yang paling sempurna. Kita nampak inilah berbeza kita. Tapi Allah Maha mengetahui. Bila Allah sayang kita, Allah tak ikut 100% yang kita minta. Sebab apa? Sebab kita ni banyak jahil. Banyak benda kita tak tahu. Mungkin perempuan yang kita minta nak hidup semati dengan dia, kalau kita kahwin dengan dia, tak lama dia sakit, dia mati. Kita pula yang nak mati. Wallahualam. Kita tak kata tak baik, tapi banyak hikmah di sebaliknya. Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kita meminta dengan sebenar-benarnya, bangun qiyamul lail, kita tahajud, kita buat solat hajat, kita minta segala-galanya, menangis depan Kaabah, kita semua kali. Allah bagi yang lain, bersyukurlah kita minta. Bila Allah bagi yang lain, itulah yang terbaik. Kalau dapat lambat, itulah yang terbaik. Sebab apa? Kita tahu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Kau kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Kau kami minta pertolongan. Yang penting Allah dahulukan sembah. Maksudnya kita yang penting beribadah pada Allah, minta dengan Allah. Bab Allah bantu bagaimana dan bila, itu kerja Allah. Itu hak Allah. Manhak kita yang Allah akan tunaikan. Tapi Allah akan bagi pada masa yang sesuai. Dan kadang-kadang kalau Allah tak bagi langsung, kita rasa daripada kecil sampai sekarang, saya minta nak jadi kaya. Tapi beginilah keadaannya. Daripada kecil saya bisnes, usaha-usaha tak dapat. Sabar. Sebab apa? Kerana Allah lebih tahu. Kita ni amal ibadah tak banyak. Mungkin sebab Allah tak bagi kita ni lah menyebabkan kita masa hari akhirat nanti, ketika amalan kebaikan kita sangat kurang, kejahatan lebih, tapi oleh kerana Allah sayang pada kita sebab kita selalu minta pada Allah, Allah tangguhkan pahalanya untuk beratkan timbangan kita di hari akhirat. Jadi kita masa sekarang, kita rasa paling bagus kalau aku dapat kahwin dengan Siti. Paling bagus kalau aku dapat gaji 10,000. Itulah yang kita minta, tak dapat. Tak naik pangkat, gaji tak naik. Dapat, itulah keadaannya. Tak habis-habis 3,500, 3,000. Nak sampai 10,000 target tak sampai-sampai. Mungkin kerana
Allah nak bagi bila di hari akhirat. Sekarang kita rasa 10,000 sangat berharga. Tapi tunggulah di hari akhirat nanti kita akan rasakan bahawa syurga itulah yang kita sangat berharga. Kita sangat mengharapkan amalan, timbangan amalan kebaikan kita perlu. Jadi Allah sayang pada kita. Bila Allah redha dengan kita, Allah tak bagi kita, Allah tahan kat sini, tahan kat dunia, Allah akan bagi di hari paling kita perlu. Masa itulah, betul sebagaimana ulama kata, mereka ketika mereka berdoa, ketika Allah SWT makbulkan kat dunia, mereka takut. Takut Allah tak simpan untuk akhirat. Tapi kalau mereka berdoa, lama mereka minta, Allah tak bagi, orang yang beriman, orang yang kenal tentang hak Allah, mereka akan rasa makin besar harapan mereka kepada Allah untuk Allah redha pada mereka. Sebab mereka dah redha pada Allah dengan beribadah pada Allah sebelum mereka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah makbulkan tak makbulkan tidak menjadi masalah pada mereka. Untuk ada orang yang sakit, minta sihat, sampai ke penyudahnya tak sihat-sihat, mati. Kalaulah kita nampak kemaslahatan kita kat dunia ini, hanya nak tuntut hak kita untuk Allah tolong, tapi kita tak tengok bahawa hak untuk kita, hak Allah untuk disembah, kalau benda ni kita tak tengok, kita akan rasa lemah. Kita rasa macam mana, kenapa Allah tak makbulkan? Bagi orang yang faham hakikat sebenar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tatkala mereka meminta menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah satu perkara yang memuaskan mereka kerana mereka betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah makbulkan bila dan bagaimana, itu tidak menjadi kerisauan mereka kerana Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Rahman Ar-Rahim. Allah, kita ni sayang diri kita, tapi Allah lebih sayang daripada perasaan kita yang sayang pada diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahimin, paling rahmat. Tuhan yang paling rahmat, yang paling belas kasihan melebihi semua orang yang rahmat. Termasuk diri kita terhadap diri kita. Macam mana kita, buat contoh budak tadilah. Budak minta keropok. Kita rasa keropok yang terbaik pada kita. Tapi ayah kita tak bagi keropok. Dia bagi lain, dia bagi cek. Kita minta keropok harga 50 sen. Ayah kita tuliskan cek harga dengan cek 50,000. Budak-budak mungkin dia nak ambil keropok, dikoyakkan cek. Sebab apa? Sebab bodohnya ilmu dia yang kurang. Dia tak kenal nilai cek. Dia mungkin koyak cek marah. Tapi bagi yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya, kurniaan Allah maha luas. Allah tak bagi kerana apa yang kita minta, kerana Allah bagi yang lebih baik. Maka bila kita tak jumpa apa yang Allah tak jumpa apa yang kita minta dalam kehidupan nyata, yakinlah husnuzan dengan Allah bahawa Allah nak angkat darjat kita di hari akhirat. Husnuzanlah Allah akan simpan doa kita untuk benda yang lebih besar. Ibrahim AS ketika sampai kat Mekah, apa Ibrahim minta kepada Allah? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, ya Tuhanku, masa Ibrahim dah letakkan Hajar bersama Ismail di Mekah. Ibrahim pergi buat Palestin, balik semula nampak anak dia dah rupa-rupanya balik-balik dah kawasan kering kontang. Ibrahim kata, aku tinggalkan anak dan isteriku di tempat yang tak ada tidak ada tumbuhan, tak ada semua sekali ni. Tiba-tiba datang semula, tengok dah jadi satu masyarakat, dari masyarakat yang ramai. Kabilah Jurhum dah ikut serta, dan Ismail dan Hajar dihormati dalam kabilah Jurhum. Kabilah Arab yang datang dari Yaman. Ramai, dah jadi ramai. Apa Ibrahim minta ke dia tu? Ya Allah, ya Tuhanku, utuskan di tanah ini seorang Rasul. Seorang Rasul. Artinya selain Ismail. Anak yang lahir pada tanah sendiri. Ismail lahir kat Palestin. Doa Ibrahim, sejak zaman Ibrahim, dan Ibrahim seorang Rasul, Ulul Azmi, Khalilullah, yang kedua terbaik selepas Rasulullah SAW, manusia kedua terbaik selepas Rasulullah. Doa, bila Allah makbulkan? Berkurun lamanya. Allah simpan doa Ibrahim. Allah belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Allah simpan doa Ibrahim sampailah bila? Sampailah lahirnya anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari segi pemberian Allah doakan, Nabi Ibrahim doakan masa tu, kalaulah jenis orang yang tak sabar gitu, berapa lama tak makbulkan, Ibrahim, doa Ibrahim Khalilullah, Allah simpan. Berkurun lamanya, bertahun lamanya, Allah makbulkan. Tapi ketika Allah makbulkan, siapa Rasul diutuskan? Bukan Rasul biasa, Sayyidul Mursalin.
Ana sayyidun nas, ana sayyidu walad Adam yaumil qiyamah. Aku adalah penghulu anak Adam di akhirat. Manusia terbaik yang Allah makbulkan. Ini doa. Pada doa kita minta, ya Allah, ya Tuhan, kau berikan aku anak-anak yang soleh-solehat, ya Allah. Tengok anak ni semua tak habis-habis buat hal. Tak, daripada ni duit tak pernah bagi mak ayah tapi buat hal. Pergi kejap-kejap langgar motor orang kena bayar, tak ada duit, mak bapak dia yang kena cari, macam-macam masalah. Kita pula asyik doa daripada dulu lagi. Ya Allah, pening, ya Allah, daripada aku muda sampai sekarang minta doa anak soleh. Aku dah hantar dia ke sekolah tahfiz, aku dah hantar semua ni. Jangan berhenti. Kerana doa kita tu iyyaka na'bud. Asal doa kita adalah kita sembah pada Allah sebelum Allah bantu. Kadang-kadang anak yang paling derhaka masa kita hidup adalah anak yang paling banyak kirimkan pahala pada kita sebab kita mati. Kebanyakan mak bapak tak nampak. Kebanyakan anak-anak yang dikatakan masa hidupnya dikatakan sebagai derhaka, dan bukan kita nak lah, waliyahzubillah, jauhkan. Tapi banyak kes yang berlaku, anak-anak ni lah bila mak ayah meninggal, dia yang paling dia yang bertaubat, dia yang menyesal, dia yang paling banyak buat kebajikan, dia yang semua sekali. Masa tu mak ayah akan dapat merasakan bahawa Masya Allah, Allah tahan aku untuk lihat anak soleh ketika aku hidup, tapi Allah beri waktu aku dah mati. Lepas dah meninggal, bawa kita perasan, Masya Allah, anak yang kita marah dia tak habis-habis ni lah yang sentiasa mendoakan, yang sentiasa sedekahkan, yang mewakafkan, yang hidupnya dipenuhkan dengan doa pada mak ayah. Sebab tu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah. Kerana Allah SWT ketika Allah perintahkan kita beribadat, Allah kata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah dahulukan kalimah al-ibadah, itu menghambakan diri kepada Allah, tunduk pada Allah, sebelum Allah kata, iyyaka nasta'in, hanya pada kau kami ada pertolongan. Sebab bab pertolongan salah satu daripada bab ibadat dan salah satu cara, tapi ia adalah bukan utama. Jelas insyaAllah? Okey, ini hikmah pertama. Kenapa didahulukan iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in. Kita tengok seterusnya. Yang kedua, ini semua disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Dan kitab Ibn Qayyim tulis dalam kitab beliau, lebih kurang kalau muka suratnya saya ada berapa ribu muka surat. Hanya syarahkan makna ni je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kitab beliau, okey. Madarijus Salikin. Okey. Yang kedua, ibadah berkaitan dengan uluhiyah, sedangkan isti'anah berkaitan dengan rububiyah. Antara hikmah yang ditemukan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dan diketengahkan oleh Dr. Idrus Karani, ibadah berkaitan dengan uluhiyah, isti'anah berkaitan dengan rububiyah. Apa maksud uluhiyah, rububiyah? Ibadah berkaitan dengan amalan kita yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'anah berkaitan dengan rahmat Allah membantu kita dengan sifat rububiyahnya. Jadi, dan siapa sahaja yang belajar ilmu tauhid, mereka mengetahui bahawa level tauhid yang paling tinggi adalah level al-uluhiyah. Iaitu kita bukan sekadar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar mengesakan Allah dalam sifat rububiyahnya, bahawa Allah, kita sedar bahawa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, malah diri kita betul-betul tunduk dan beribadat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita beramal dengan ilmu kita, dengan mentauhidkan Allah, tauhid ini namakan sebagai al-uluhiyah. Okay. Kita belajar tauhid kita belajar ada 3 jenis tauhid. Macam mana saya sebut dulu. Saya sebut pada pertemuan yang pertama. Dan jangan rasa pelik. Ada orang banyak permasalahkan tauhid 3 sebagainya. Tak ada masalah. Tauhid 3 ni kenapa dibahagikan? Tujuan pertama untuk memudahkan. Tauhid dibahagikan kepada 3 bukan untuk memecahkan untuk beza-bezakan tauhid. Tauhid dibahagikan kepada 3 bertujuan untuk mudahkan kita faham. Bukan nak pecah-pecahkan. Contohnya, air. Kita kata air. Air adalah H2O. H2O, H2O. Yang mana satu yang 2? Hidrogen, 2 oksigen ke?
Satu hidrogen, dua oksigen. Betul lah Prof? H2O. Betul. Okey. Jadi pembahagian ahli saintis meletakkan istilah H2O pada air, tujuannya apa? Bukan nak kata air itu ada banyak, tak. Nak beritahu bahawa air takkan terbentuk kecuali adanya H2O. Baru terjadinya air dengan kadar yang ditetapkan. Begitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid takkan sempurna kecuali adanya unsur-unsur rububiyah, sempurnanya unsur rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat. Dari mana kita tahu unsur-unsur tauhid begini? Itulah dia fungsinya ulama kumpulkan ayat-ayat Quran berkaitan dengan hak Allah. Diketahui bahawa Allah berhak untuk ditauhidkan dalam tiga unsur, dalam tiga perkara ini. Pertama, ketika Allah beritahu pada kita tentang sifat-sifatnya, kita perlu beriman dengan ikrar dengan apa yang Allah beritahu. Yang kedua, ketika Allah perintah dan larang, kita perlu tunduk dan akur. Setelah kita yakin Allah lah betul-betul Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menaikkan martabat kita, ketika kita berdoa nanti masa beramal, jangan minta dengan yang lain. Minta dengan Allah. Bila kita tahu bahawa Allah itu Al-Alim, Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha hikmah, jangan marah kalau permintaan kita belum lagi dimakbulkan. Sebab ilmu kita lemah. Kalau kita rasa sakit, kita rasa sakit ni, badan kita kena stroke, tak boleh bergerak, bercakap pun susah, sakit sangat, dan kita rasa kesiannya aku kena macam ni. Allah lebih kesian, Arhamar Rahimin. Allah lebih kesian dari kita. Sebab yang kita nampak untuk hidup sehat, kita tak nampak kita dicampak kat neraka. Allah bagi kita sakit dengan tujuan Allah selamatkan kita dari api neraka. Allah Maha mengetahui. Sebab tu orang yang sakit diberikan kefahaman tauhid sebenar. Ketika sakitnya jadi bukan lagi sakit untuk dia mengadu dan mengeluh. Ketika sakit dia makin rasa Allah makin sayang, Allah nak bagikan sesuatu yang terbaik. Allah nak angkat darajat aku, Allah nak ampunkan dosa aku, dan inilah dia. Kalau mati sekalipun, hidup kita memang tujuan untuk apa? Untuk mati dalam keadaan beriman dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid ada dua. Satu dalam bab kenal Allah dengan sebenar-benarnya seperti mana Allah beritahu. Yang kedua, taat pada Allah sebagaimana Allah SWT perintahkan. Kenal Allah ada pecah ada dua lah, kita bincangkan. Dalam kenal Allah melalui perbuatan Allah yang menciptakan, yang memberi sebagainya. Cara kedua, kenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah, sebab Allah perkenalkan dirinya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dua cara untuk kenal Allah SWT. Ini ada isi kandungan tauhid tiga. Jadi kalau kita pecah, kalau kita gabungkan tauhid rububiyah dengan asma sifat, artinya kenal Allah satu dan taat kepada Allah satu, jadi dua saja tauhid. Maksudnya yang penting tak terkeluarlah, tak keluarkan apa-apa. Mana masih ada kekal. Kita katakan bahawa iyyaka na'bud berkaitan uluhiyah, itu level yang paling tinggi, iaitu bukan sahaja kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita pun abdikan diri pada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita buat apa yang kita faham, perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita yakin. Jadi itu uluhiyah. Dan yang kedua, iyyaka nasta'in berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan perbuatan Allah SWT. Allah menolong kita, Allah bantu kita, Allah makbulkan. Antara dua, kita sembah Allah dengan Allah bantu kita, mana lebih penting? Lebih penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih penting adalah kita sembah Allah kerana itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kaitan dengan keterangan pertama. Tapi dia Syekh menyebutkan berkaitan dengan martabat tauhid. Okey. Kalau tak jelas, insya-Allah tuan-tuan boleh tanyakan perbezaan ke mana. Yang ketiga, kenapa iyyaka na'bud didahulukan kepada iyyaka nasta'in? Ni ya, yang kita ni yang penting sekali tiga yang kita dah syarahkan. Ibadah adalah hak Allah, sedangkan isti'anah adalah hak hamba. Okey, dalam kaedah hak Allah dengan hak hamba, yang mana perlu kita dahulukan? Hak Allah. Hak Allah dengan hak hamba. Contohnya kalau bertembung antara hak Allah dengan hak hamba, yang mana perlu didahulukan? Hak Allah. Mak kita suruh kita pergi meniaga,
Kata minggu depan kita kena bayar rumah ni, kena bayar rumah. Kita sewa rumah. 1 bulan 1,000 rumah kita ni. Okay. Sekarang ni barang baru sampai. Barang baru sampai. Kalau tengok pada untung, kalau kita jual harga biasa, untung tak cukup beli rumah. Jadi caranya adalah kita naikkan harga lebih daripada harga yang ditetapkan oleh syarikat. Maksudnya tipu orang lah. Dia dua, kalau meniaga kita tak ditetapkan harga oleh pihak asal pemilik produk, kita ni kan ejen je. Kalau tak ditetapkan, tak apa. Sekarang ni kita memang nak jual harga lebih, tipu orang yang tak tahu harga. Takkan harga dah ditetapkan. Okey, sekarang ni kita naikkan harga dengan arahan mak kita. Dan yang kedua, Allah SWT larang untuk kita menipu. Saya ulang sekali, naikkan harga kalau barang tu milik kita, kita berniaga nak letak harga berapa letaklah. Tapi kalau kita ni jadi duta produk, jadi ejen produk, jadi ejen sekali, contohnya lah, contohnya ibadah korban. Syarikat kata ambil daripada customer harga 480. Kita pun nak untung lebih, kita ambil 500,500. 480 bagi kat syarikat, yang lain kita pegang dulu. Dah ambil komisen atas pelanggan sebelum syarikat bagi komisen. Ini satu penipuan. Okay, ada orang kadang-kadang dia sekarang seorang anak dia perintah oleh mak dia buat begitu. Contoh. Mak dia ada hak perintahkan anak sebab mak dia yang tanggung semua sekali. Sekarang ni anak bertemu dengan dua. Nak ikut mak ke nak ikut Allah? Ikut hukum Allah. Satu hak Allah. Yang kedua hak mak ayah. Jawapannya hak Allah didahulukan. Kalau Allah larang, mak kita, walaupun kita sangat hormat pada mak kita, sangat hormat dengan ayah kita, jangan sampai langgar hak Allah SWT. Hak Allah didahulukan berbanding hak manusia. Malah mak ayah kita yang Allah kata mak ayah ni tak ada ruang untuk kita buat jahat dengan mereka. Walaupun mereka sejahat-jahat manusia. Sebab Allah kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Walaupun mereka berdua ni mak ayah paksa kalian untuk melakukan syirik pada aku. Artinya apa? Dosa paling besar atas muka bumi syirik lah. Jahat-jahat macam sekalipun, kejahatan yang paling besar sekali, paksa anak jadi kafir, paksa anak jadi kafir. Apa? Ada jadi syirik. Syirikkan Allah SWT. Allah kata apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Apabila mereka berdua paksa kamu untuk melakukan syirik pada aku, yang mana perkara itu perkara yang tidak ada ilmu padanya, fala tuti'huma. Perintah Allah, jangan taat mereka berdua. Sebab apa? Hak Allah. Tapi kekalkan hak yang ada. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan berkawanlah dengan mereka berdua selagi mereka berada di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi mak ayah ni, walaupun paksa buat syirik, dosa yang paling besar sekalipun, tak ada ruang untuk kita buat jahat dengan mereka. Allah kata wasahibhuma fid dunya. Tak ada ruang untuk kita lari tinggalkan rumah. Allah kata sahibhuma, berkawan dengan mereka, bersama dengan mereka fid dunya, di dunia ini ma'rufan, dengan cara yang baik. Itu syirik. Ni belum cerita orang kata mak saya dulu ni, dia dulu pelacur jadi saya tak nak dengan dia. Dia dulu. Ini semua dosa, walaupun dosa pelacuran dosa yang besar, kadang-kadang kita fikirkan hak malu kita, tapi hak Allah. Allah perintahkan tak ada ruang untuk buat tak ada buat jahat dengan mereka. Ruang, walaupun dosa yang paling besar, mereka paksa buat syirik sekalipun, tetap berkawan dengan mereka, jangan tinggalkan mereka, bantu mereka di dunia ini, walaupun mereka orang kafir, tetap Allah sudah buat baik. Okey. Sekarang bertembung. Bab syirik ni bertembung. Allah sebut dua hak besar. Hak Allah, hak yang paling agung hak Allah SWT. Dan hak manusia yang agung, paling agung adalah hak mak ayah. Mana hak cinta Allah dan cinta Rasul ni termasuk hak Allah. Allah perintahkan. Tapi untuk manusia selepas Rasulullah, sesama manusia kita yang biasa adalah mak ayah kita. Tapi kalau berlaku pertembungan antara permintaan mak kita dengan ayah kita dengan Allah, kita dahulukan hak Allah. Sebetulnya iyyaka na'bud hak Allah. Wa iyyaka nasta'in hak makhluk. Maka hak Allah perlu didahulukan lebih daripada hak makhluk. Jelas insyaAllah? Okey. Yang ketiga,
Yang keempat, ibadah mencakup isti'anah, sedangkan isti'anah tidak bererti ibadah. Ibadah mencakup, iaitu merangkumi isti'anah. Isti'anah pula tak semestinya ibadah. Ini perkara lagi. Orang yang minta tolong dengan Allah, adakah semua mereka beribadah pada Allah? Orang yang buat syirik, orang yang kafir. Bila naik kapal terbang, Tuhan tak ada bukti Tuhan wujud. Tiba-tiba naik kapal terbang nak terhempas. Oh my God! Kita mana? Oh, help me my God! Kalau nak tahu etis ni, etis yang paling bagus sekali etis Arab. Orang Arab ni kalau atas kapal terbang, yang kata Tuhan tak ada cakap Arab. Tapi bila jerit kat kapal terbang, Ya Allah! Maksud tu ada Ya Allah. Keluar. Kalau orang putih, my God lah. Kalau yang orang Arab mesti keluar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sa'id ni, tolong aku Ya Allah. Artinya, ada orang isti'anah tapi dia tak beribadah. Dia hanya minta bila terpaksa. Zahir hikmah. Isti'anah, orang yang minta tolong dengan Tuhan ni tak semestinya orang Islam. Tak semestinya dia minta tolong dengan tujuan untuk beribadah pada Allah. Dia minta tolong untuk dapat apa dia nak aja. Isti'anah. Berbeza daripada ibadah. Orang beribadah pada Allah, mesti dia isti'anah Allah SWT. Orang yang pergi beribadah pada Allah, orang yang berdoa pada Allah, orang yang solat pada Allah, memang tujuan untuk jadi hamba Allah, sudah pasti mereka ni minta tolong hanya kepada Allah SWT. Tapi orang yang tujuan di dunia ni hanya minta isti'anah dengan Allah, tak semestinya mereka ni beribadah pada Allah. Sebab di kalangan mereka hanya nak dapat, di dunia ni nak dapat bisnesnya maju. Ada orang yang nak kaya. Jadi cara macam mana? Sedekah. Tapi sedekah dia semata-mata nak kaya, nak tambah kaya. Dia bukan cerita pasal ibadat. Ada orang yang hanya beristi'anah tanpa ibadah. Ada orang yang dia sambil dia minta isti'anah, asasnya adalah ibadat. Sebab itulah tiap-tiap ibadat mengandungi isti'anah dan tidak semua isti'anah semestinya mereka beribadat. Walaupun kedua-duanya buat ibadat, tapi orang yang beribadah pada Allah sudah pasti dia akan beristi'anah pada Allah SWT. Dia akan meminta tolong Allah SWT. Jadi kalau tujuan dia untuk beribadah pada Allah, sudah pasti kalau ada masalah dia minta dengan Allah. Walaupun tak ada masalah, hidup dia sentiasa minta tolong Allah SWT. Tapi kalau orang yang hanya minta dapat hajat, minta isti'anah dengan Allah, belum tentu mereka yang jumpa dengan Allah ketika hajat ni akan beribadah pada Allah. Contohnya orang sakit, ambil contoh lain. Ada orang Masya Allah tak pernah kenal masjid, tak pernah kenal ustaz, nak teks, nak tanya hukum, tak pernah hadir kuliah. Tapi bila dah terhantuk, sakit, kena rasuk. Saya pernah, seorang ni dia kutuk orang yang buat ruqyah ni, memang melampau dia ni. Saya kenal lah secara personal. Sampai masa isteri dia kena rasuk. Dia nak pergi minta tolong orang bacakan tu, dia pun tak pandai baca Quran. Dia nak minta tolong tu berat, lama dia minta. Yang lain ni, ustaz-ustaz yang kenal kata biar dia, tengok dulu dia buat macam mana. Last sekali call seorang-seorang. Call pun dengan cara sombong mula-mula. Lama-lama tolonglah ustaz. Saya minta maaf lah selama ni saya kat jadi-jadi. Ada kadang-kadang manusia. Jadi alhamdulillah lah kalau dia sedar. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia hanya meminta pada Allah kerana terpaksa. Bukan kerana dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak pada awal. Betul kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah sebut, tiap-tiap ibadah itu mengandungi isti'anah dan tidak semua orang yang beristi'anah itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin dua-dua. Ketika beribadah, dia ibadah pada Allah dengan ikhlas-ikhlasnya. Ketika dia berhajat, dia beristi'anah pada Allah, isti'anah dia tidak mensyaratkan Allah SWT tolong dia walaupun dia tahu mesti Allah tolong. Dia disyaratkan dia betul-betul tunduk di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ibadah mengandungi isti'anah, tidak semua isti'anah mengandungi ibadah. Ini antara kaedah yang lain yang disebutkan oleh ulama. Terutama Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim beliau dalam bab ni memang yang betul-betul syifulah dalam bab dan bab makna Al-Quran Al-Karim.
detail beliau syarahkan mana-mana ayat sekalipun, kalau boleh sentuh memang nampak keindahan dan kebijaksanaan beliau, ilmu beliau yang luas. Yang kelima, ibadah hanya untuk orang ikhlas, sedangkan isti'anah boleh diakses oleh orang kafir. Lebih kurang dengan makna tadi, tapi dalam konteks yang lain. Okay. Ibadah hanya orang yang ikhlas, iaitu siapa? Orang beriman. Orang beriman yang beribadah pada Allah hanya orang beriman. Tapi isti'anah macam tadi contoh saya buat, contoh tadi, dengan boleh bawa letak kat sini. Tadi dalam bab uluhiyah dengan bab ibadah dengan isti'anah. Sekarang dalam bab apa? Orang yang buat pula, yang beribadah pada Allah mesti orang yang ikhlas, orang yang beriman. Tapi isti'anah orang kafir pun boleh. Orang kafir pun boleh, dia boleh buat isti'anah dan Allah boleh bantu dia. Sebab tak mustahil orang yang pergi kepada berhala diminta, tiba-tiba hajat dia termakbul. Kita tak tengok diminta berhala siapa bagi. Kita tahu bila kita seorang beriman, kita tahu diminta kat berhala, tiba-tiba Allah makbulkan. Kenapa Allah makbulkan? Allah bersifat Ar-Rahman. Allah kesian, bukan sebab dia pergi ke berhala, tapi sebab memang dia sekarang sangat berhajatkan kepada yang membantu dia. Dia tengah sakit, dia buat kebaikan. Sakit, dia tolong orang, tapi tiba-tiba dia sakit, jatuh sakit. Dan dia terlalu ni. Allah perlu, ketika dia, walaupun dia buat syirik, minta dengan Allah, itu hak. Dia tidak tunaikan hak Allah. Tapi Allah bersifat Ar-Rahman, Allah beri kepada dia. Allah tetap bantu dia. Berapa ramai orang-orang kafir yang Allah bantu dia. Walaupun dia syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketika Allah memakbulkan doa kita, ketika Allah memberi dia sebab Ar-Rahman. Sebab tu Allah memerintah alam ini dan Allah beristiwa dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Manusia, Allah menguasai alam ini, Allah beristiwa dengan istiwa secara hakikat. Namun kesannya adalah Allah SWT memerintah alam yang luas ini, yang mana semua alam berada di bawah arasy. Allah perintah dengan sifat Ar-Rahman, sifat Rahman. Kalau Allah nak ambil kesalahan kita, kita ni tak layak Allah tarik satu je. Mata kita tengok benda maksiat banyak, Allah butakan kejap je. Tapi Allah tak perintah kita dengan sifat Ar-Rahman, dengan sifat Al-Muntaqim. Allah je, Allah dendam. Tapi Allah SWT letakkan. Allah tidak menghukum hamba dengan begitu cepat. Ada ruang dan peluang Allah berikan. Dan Allah Maha Adil. Maha Adil. Jadi kita, mulut kita, mata kita, hidung kita, tenaga kita, rezeki kita, kalau Allah nak hukum kita, dengan kesalahan kita dah buat habis dah kita. Sebab tu kita perlu ada sifat raja dengan Allah SWT. Cinta kepada Allah, kita tahu bahawa macam mana sekalipun kita buat, jangan putus harap. Minta dengan Allah, minta ampun dengan Allah. InsyaAllah Allah ampunkan. Sebab apa? Orang kafir yang syirikkan Allah, yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan sekalipun, Allah tetap bagi nikmat pada dia. Sebab tu bab isti'anah, bab minta tolong, bukan orang Islam je, orang kafir pun boleh minta tolong. Sebab tu lah orang hanya datang kat masjid waktu susah. Ini satu bab. Hanya datang nak cari agama bila dah susah, dah terhantuk, dah tak jumpa. Okey, kita tu bagus. Alhamdulillah dia datang, alhamdulillah dia kenal, harap-harap dia istiqamah. Tapi kalau hanya datang, hanya doa pada Allah, waktu terhantuk dalam masalah, kemudian buat maksiat semua dah lepas Allah selesaikan masalah dia, artinya sifat kehambaan tu kurang pada dia. Orang kafir langsung tak ada sifat uluhiyah pada dia. Langsung tak ada sifat penghambaan pada Allah, yang ada hanya minta permintaan dia. Orang Islam yang macam ni, artinya kuranglah sifat kehambaan, dia lebih banyak kat dunia ni, di hidup, untuk ambil manfaat daripada apa dia tahu. Kita ni, Islam, kita banyak memberi untuk agama ke banyak kita menerima? Kita selalu persoalan yang bagi saya lah terutamanya, yang kawan-kawan yang belajar agama ni, dapat sijil, walillahilham, orang, apa yang kita berikan pada agama dengan apa yang kita terima daripada amalan, mana lebih banyak? Sahabat-sahabat, mereka lebih banyak memberi berbanding apa yang mereka terima. Kita ni, kita lah Masya Allah belajar tinggi, habis masa, habis PhD. Hakikatnya masa PhD yang kita gunakan untuk diri kita ke untuk agama?
kebanyakan orang untuk diri dia. Gaji besar, dipuji, dipuja, di ini dan itu sebagainya. Tambah ini, tambah projek, tambah ini. Apa yang diberi untuk agama? Kurang. Sebab itulah yang paling penting, yang lebih besar adalah kita memberi untuk agama. Ya, kita tuntut ilmu. Ini satu karya yang mulia. Tapi ilmu yang mulia adalah ilmu yang kita berikan pada agama. Ajarkan orang, berkhidmat dengan nikmat Allah berikan kepada kita ilmu sebagainya. Kita tanpa menghiraukan masalah-masalah dunia, sampaikan. Kadang-kadang sebab ilmu yang kita ada, kita terpaksa sampaikan walaupun orang benci. Dah tentu benda orang buat salah. Kita diamkan dosa. Kita nak sampaikan orang marah. Jadi terpaksa tutup telinga, orang kutuk sebagainya. Bila kita tahu bahawa tak ada jalan lain kecuali nak bercakap juga, perlu terangkan juga, terangkan. Sebab apa? Kita belajar agama bukan sebab pujian manusia, tapi kerana hak Allah. Kita buat nak bagi, yang penting agama Allah itu tersebar. Di sinilah artinya orang dalam bab ibadah, ibadah itu dilakukan oleh hanya orang yang ikhlas. Tapi dalam bab isti'anah, orang kafir dan juga orang-orang Islam yang kurang imannya, dia hanya fokus pada isti'anah. Kadang-kadang tanpa ada erti ibadah, tanpa ikhlas. Dia hanya penting Allah bagi apa yang dia nak, dan tak penting dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Itu bab kenapa isti'anah ibadah ataupun uluhiyah, iyyaka na'bud, didahulukan sebelum iyyaka nasta'in. Dan yang last, ibadah adalah hak Allah sedang isti'anah adalah kewajipannya. Hak harus didahulukan dibanding kewajipannya. Ini bab lain. Bab hak Allah dan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kata kewajipan Allah? Sebab Allah yang kata, sekiranya hamba ku minta pada aku tidak akan tolak. Allah, bukan kita yang kata tuntut hak dengan Allah. Allah wajib bagi saya sekian, tak boleh. Tapi kalau Allah yang kata, Allah kata ba'ala nasihir rahmah. Allah dah wajibkan dirinya untuk merahmati hambanya. Hak Allah. Mana? Kewajipan ke atas Allah. Jadi, iyyaka na'bud, hak Allah. Allah disembah. Itu hak Allah. Iyyaka nasta'in, tanggungjawab Allah SWT. Jadi, hak Allah didahulukan berbanding dengan tanggungjawab Allah SWT sebagaimana diikrarkan dalam banyak ayat yang lain. 10 minit, minta maaf. Kita baru tengok jam. Okey, jadi fokus kita hari ini, saya boleh insyaAllah Fatihah kita lama sikit. Boleh insyaAllah. Saya rasa tak perlu kita kejar-kejar. Satu hari kita ambil sikit part tertentu. Mungkin saya akan balik semula pada part fahamkan mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Hari ini saya fokus hanya satu je. Kenapa iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in? Akan datang masa yang sesuai, nanti kita akan syarahkan makna iyyaka na'bud sebenarnya secara detailnya juga dalam surah Fatihah. Surah Fatihah ni surah yang mengandungi kunuz, mana ilmu yang sangat banyak, dan kita fokuskan satu persatu. Semoga dari hari ke hari kita dapat pertambahan ilmu berkaitan surah Fatihah, insya-Allah. Kita buka pada soalan, insya-Allah kalau ada soalan terakhir, insya-Allah. Ada soalan sahabat-sahabat semua? Tak ada kot. Ustaz baca sekali Ustaz Fatihah tu. Baca semua orang nak dengar tu ya. Yang Ustaz punya. Minggu depan kita boleh ingat dia punya tu. Boleh ke? InsyaAllah. Yang saya baca ni pun taklah sebab riwayat hafaz ni seperti saya sebut, riwayat yang sangat terkenal. Beri nama terkenal, artinya bacaan yang betul ialah apa yang siapa yang menepati kaedah hafaz yang terkenal itulah Hafs daripada Asim. Tapi kalau untuk yang saya baca depan guru saya, macam inilah saya baca. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya betulkan kat sini, kat belakang tu sampai 4-5 kali. Untuk betulkan, sesuaikan nafas dengan riwayat hujung. Jadi saya betulkan sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa yang saya baca tadi, begitulah bacaan, tak ada lagu, cuma fokuskan kepada apa yang Syekh nak tekankan, beberapa sifat. Dan dalam keadaan, saya sebut sekali lagi, bacaan saya itu bukan bacaan sempurna. Sebab masa saya baca, saya betulkan. Baca lagi, betulkan sampai dah Syekh kata, aku bagilah jasa. Jadi artinya ketika saya menerima ijazah sekalipun, bukanlah seperti sebahagian daripada kawan-kawan yang memang baca, dengar, saya kata Masya Allah, Masya Allah. Saya ni baca dan keadaan saya dengar, saya betulkan. Ulang balik. Dengar, betulkan. Dah betul, saya kata Alhamdulillah. Artinya dah dibetulkan dah. Dan lain kali pun, berjumpa dengan syekh lain pun macam itulah. Banyak kali dibetulkan. Betul, saya dalam perkara ini, saya sering beritahu, sampaikan seperti seadanya. Tapi itulah bacaan yang saya terima daripada guru saya. Saya belajar dan saya tetap mengatakan bahawa siapa saya nak belajar pada perlu bertemu, jumpa dengan guru-guru yang betul-betul mahir. Allah berikan mereka kefasihan yang lebih, kemampuan yang lebih dalam menuturkan, melafazkan ayat-ayat Quranul Karim. Kalau dapat jumpa dengan yang dapat gabungkan antara suara yang baik, itu lebih afdal dan lebih aula. Dia ihdinas ke ihdinas? Tadi Ustaz baca ihdinas. Okey. Macam mana bro? Ihdinas ke ihdinas? Dia mesti sebenarnya. Ya. Ihdinas. Ya. Mana yang betul. Kalau saya baca macam tu ihdinas, mana dengan imalah ada disebutkan itu sebutan yang bukan sebutan riwayat Hafs. Riwayat Hafs betul-betul. Ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul mana betul-betul buka baris bawah penuh. Ihdinas. Itu riwayat Hafs. Jadi kalau dalam bacaan tadi seperti saya sebut, ada yang seperti dengar macam salah. Terima, memang itu salah. Itu riwayat Hafs bukan riwayat yang berdasarkan kepada apa yang saya baca, tak. Saya pernah belajar dengan guru, tapi riwayat yang betul adalah riwayat yang terkenal dan ianya kaedah ni kaedah yang dah diketahui dunia secara umum. Jadi tak boleh guna kaedah saya Ustaz Syafiq dah baca macam tu, saya ni betul lah bacaan saya. Tak. Kalau orang tegur tu, terimalah teguran tersebut. Sebab riwayat ni bukan riwayat yang bukan jenis suatu bacaan yang kita boleh declare saya baca ni betul-betul berhafs, tak. Sebab memang sebenarnya memang bacaan saya baca sekalipun ditegur dan dibetulkan. Cuma saya sendiri bila kawan-kawan belajar sekalipun, kita sering bermuzakarah, sering bertadarus, saling betul membetulkan bacaan tersebut. Sampai sekarang, isteri saya pun ada punya ni, saya baca ni, kami kalau dia baca, saya akan kritik kat sini. Bila saya baca, dia pula kritik kat sini sampai sekarang. Sampai sekarang, malah tadi sebelum mula kelas pun saya baca kat dia, salah lagi, kena bantai lagi, kena macam mana abang pegang sanad tapi tak tak perform. Dan tu memang betul lah. Dan saya masih lagi sampai sekarang masih betulkan lagi bacaan tertentu. Kalau dapat jumpa dengan masyayikh yang memang betul-betul menjaga sifat huruf, yang banyak masalah akan ditengahkan dengan bacaan kita. Itu saja yang ada. InsyaAllah. Jazakallah khair. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Kalau tak ada soalan ni, insyaAllah kita tutup, bro. Boleh, bro? Boleh. Tak ada kot. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okay, barakallahu fikum, jazakumullah. Minggu depan Datuk Rosmi dia beli mikrofon baru kot. InsyaAllah.
Okey, insyaAllah kita tu kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Barakallah. illa anta Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.